menuduh amalan yang ada khilaf padanya sebagai bid'ah, boleh atau tidak? Oke, saya jawab. Amalan itu boleh berbeza pendapat antara satu ulama dan ulama lain. Ulama lain boleh mengatakan hadhi bid'ah. Oke, saya paham. Tapi masalah menuduh bid'ah itu lain, Ustaz. Oke, saya faham. La tabdi'a. Kejap. La tabdi'a fil masail Ustaz al-ikhtilafiyah. lawyer boleh ajar kot untuk ikut undang-undang. Saya tanya, jangan potong. Hormat undang-undang. Baik, ini bercanggah dengan kenyataan yang disebut oleh Ustaz Engku dalam kuliahnya, selalu disebut, bagi siapa yang nak baca kunut subuh, anggap sunnah, boleh baca. Tapi siapa tak nak baca, tak payah baca. Tapi jangan kita bid'ah. Nafikanlah kalau nak, kita boleh jumpa. So ini ada dua contradict point di antara dua panel di sana. Isu ketiga. Sebelum ketiga. Bid'ah makruhah. Apakah dia termasuk dalam hasanah ataupun dalalah yang para ulama hukumkan dia sebagai makruh? Bid'ah karahah sayyi'ah. Sayyi'ah. Okey. Seterusnya. Tidak boleh mengatakan bid'ah, dalalah, haram terhadap perkara amalan selama mana tidak ada dalil yang melarang ataupun mengharamkannya. Adakah Ustaz Engku bersetuju dengan kenyataan ni? Sebut ARG lah sebab kami fleksibel. Bersetuju atau tidak dengan kenyataan ini? Tidak boleh mengatakan bid'ah, dalalah, haram terhadap perkara amalan selama mana tidak ada dalil yang melarangnya. Bid'ah. Okay. Menuduh bid'ah dolalah kepada benda-benda yang dikhilafkan ulama. Ini kaidah ulama bahwa la tabdi'a fil masail al-ikhtilafiyah. Saya tak tanya masalah boleh atau tidak. Tidak boleh kalau masalah itu adalah masalah khilafiyah. Tidak boleh menghukum bid'ah pada masalah khilafiyah. Bagus. Ini kenyataan Izz bin Abdul Salam. Wa qad yukhtalaf fi ba'd dhalika fayaj'aluhu ba'd al-ulama' min al-bid'ah al-makruhah wa yaj'aluhu al-akharun min as-sunan al-maf'ulah ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam fama ba'dahu wa dhalika kal isti'adzah wa salah wal basmalah. Soalan saya, apakah Izzuddin telah salah katakan bahawa bid'ah telah disebutkan pada perkara-perkara begini? Menuduh bid'ah itu tabdi. Menyebut amalan itu bid'ah itu lain. Lain mesti dipahami. Ketika ulama jangan main perkataan. Saya cerita tentang amalan. Saya cerita tentang amalan. Jangan tukar. Betul. Gini Ustaz. Misalkan ada ulama yang mengatakan bahwa kunut ini bid'ah. Okey, saya patah balik kepada soalan ini. Nak bagi faham betul supaya kita di atas sofa yang sama. Menuduh amalan yang ada khilaf padanya sebagai bid'ah, boleh atau tidak? Okey, saya jawab. Amalan itu boleh berbeza pendapat antara satu ulama dan ulama lain. Ulama lain boleh mengatakan hadhi bid'ah. Okey, saya faham. Tapi masalah menuduh bid'ah itu lain, Ustaz. Okey, saya faham. La tabdi'a fil masail al-ikhtilafiyah. Ustaz lawyer boleh ajar kot untuk ikut undang-undang. Saya tanya, jangan potong. Hormat undang-undang. Baik, ini bercanggah dengan kenyataan yang disebut oleh Ustaz Engku dalam kuliahnya, selalu disebut, bagi siapa yang nak baca kunut subuh, anggap sunnah, boleh baca. Tapi siapa tak nak baca, tak payah baca. Tapi jangan kita bid'ah. Nafikanlah kalau nak, kita boleh jumpa. So ini ada dua contradict point di antara dua panel di sana. Soalan seterusnya, ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir malam ke-7 di bulan Ramadan? Ada atau tidak larangan? Tolong dulang Ustaz. Ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir malam ke-7 Ramadan? Taksis dengan keyakinan itu sunnah tidak boleh. Makruh, paling tak makruh. Taksis dengan keyakinan minas sunnah. Mungkin tapi kalau tanpa ada keyakinan hadis saya sunnah, tak tanya boleh atau tidak. Saya tanya ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan. Kalau dalil khusus ya tidak ada. Tapi kalau dalil umum melarang kita mengada-adakan sesuatu yang bercanggah dengan agama, ia ada. Jadi boleh, okey, soalan seterusnya, bolehlah kita membid'ahkan amalan ini? Macam dia terangkan lah, kalau dengan diat ini memang itu khusus. Sebab saya lihat beza antara mengkhususkan dan membiasakan diri. Contohnya baca Yasin malam Jumaat. Kita sedar membiasakan diri. Ini bukan membiasakan diri, menjadikan dia budaya menghidupkan amalan sebegini. Okay, begini. Kan berbeza, mengkhususkan dengan menghidupkan tak sama. Soalan saya sekarang, adakah boleh dibid'ahkan ataupun tidak dalam kes begini?
Boleh dalam konteks yang Boleh kita bid'ah. sebutkan Okey. tadi. Artinya kita tak beza pandangan dalam banyak perkara. Kita sama bersetuju bahawa dalam perkara khilafiyah, siapa nak bid'ahkan boleh bid'ahkan, ahlan wa sahlan. Siapa tak nak bid'ahkan tak payah bid'ahkan, ahlan wa sahlan. Kita setuju dalam perkara itu. Selama ni kita bertahun-tahun mendengar orang kata Wahabi mudah bid'ahkan orang, Wahabi mudah bid'ahkan orang. Yang tak kena Wahabi pun kepala kena hempuk Wahabi sekali. Akhirnya hari ni pengakuan ni alhamdulillah jujur, dan ni yang kita nak. Siapa nak kata bid'ah, terpulang. Siapa nak kata sunnah, terpulang. Seterusnya, saya kalau jawab tadi kata tak boleh, saya nak bawa perkataan Imam Nawawi. Ini khilaf, memang khilaf. Walaupun begitu Imam Nawawi katakan dia bid'ah yang haram.